Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Selamat datang ke Safety Man Night Class dengan topik How to Start Safety hari ini. Baik, sekiranya anda mendengar suara saya, sekiranya dikau mendengar suaraku, boleh tolong klik love seperti biasa. Seperti biasa, kita nak tahu adakah sistem kita berfungsi dengan baik ataupun bagaimana. Baik. Oh, ada dengar suara saya ada inilah masalahnya bila kita live berseorangan ni, so kita pun tak sure sama ada kita ni adalah live ataupun tidak. Okay. Baik. Selamat malam Tuan Faizul Hussain. Nama tuan macam nama idola saya satu masa dulu, Faizal Hussein. Ada kaitan ke? Ada kaitan ke? Okay. Minghui, apa khabar? How are you? Adakah ini first time kita jumpa dekat live ataupun pernah jumpa sebelum ni dekat mana-mana? How are you? How are you? 18 orang sudah live. Selamat malam Encik Sukhvinder Singh. Rasanya macam first time nampak nama Encik Sukhvinder ni, betul ke? Pernah ke kita bertemu sebelum ini? Waalaikumsalam Yasmin. How are you? Oh, dah banyak kali Sorry. Ampunkan saya, itulah kita ni kadang-kadang apa namanya tak teringat. Tapi nama Ming Hui memang sentiasa diingati. Sebab selalu nampaknya dekat LinkedIn sebenarnya, bukan nampak kat Facebook. Kerdil orangnya, iya ke? Saya ngeri dengan orang-orang yang mengaku kerdil ni. Biasanya yang aku kerdil ni dia sedar dia besar. Okay. Alright, so welcome to Cik Sukhvinder Singh. Welcome kepada datang ke Safety Man Night Class. Welcome. Abang Unding, apa khabar? Sudah di tempat baru ya, belum sempat call nanti. InsyaAllah esok saya call. Waalaikumsalam Nur Arina. Abang Najmi. Waalaikumsalam. Ada dekat atas laut ataupun ada dekat darat lagi? Hari itu kau main syahdu lagi dapat asam pedas. Kau. Hello Christy. How are you? Hello Yap. Okay. Oh, interest with topik. Thank you. Terima kasih. Hari ini topik kita istimewa, bercerita tentang PDCA. Yes, artis star yang kita tunggu. Abang Nur Hizam sudah muncul. Waalaikumsalam Adib. Oh, lama tak dengar cerita ni Adib ni. Masih di tempat lama ataupun sudah berpindah tempat baru? How are you? Siap dengan love, siap dengan tu. Okay. Kita ni masanya tak banyak. Jadi, Waalaikumsalam. Kelas ni memang akan berada di Facebook Azahan Safety Man. So, boleh datang kembali ke Facebook Azahan Safety Man dan kemudian tengok pada section live dan tengoklah rakamannya. Selain daripada rakaman yang ini, ada banyak lagi rakaman yang lain yang anda boleh tonton, dan bukannya saya seorang je, ada juga star lain, maestro lain yang juga berkongsi. Ada Cikgu Aziz, itu Zaki Tumijan, lagi siapa banyaklah, dah tak ingat dah. Waalaikumsalam Nakib. Dia adalah hari ni bosku. Okay. Baik. Kepada yang bagi salam, saya jawab salam. Waalaikumsalam in advance ya. Dah tak larat dah ni. Okay, baik. Okay. Kepada
yang belum mengenali saya, salam perkenalan. Nama saya Azzahan Safetyman. Saya adalah penulis kepada buku How to Start Safety in Factory. Buku yang bermuka surat setebal 108 muka surat itu ditujukan khusus kepada anda yang kerja di kilang tapi tak ada guide. Saya sedar atas kewujudan anda sebab ramai yang dah kontak saya tanya macam mana nak start safety ni coach, dan saya dah tulis jawapannya banyak kali sebenarnya dalam Facebook post, dalam vlog, dalam blog dan juga dalam video dekat YouTube. Kali ini saya memilih untuk jadikan dia manual. Kenapa manual? Sebab nombor satu, anda boleh download, anda boleh baca dan anda boleh rujuk tanpa cari saya. Dan 108 muka surat bermaksud apa? Step by step. Step by step. At least anda tahu kat mana nak mula dan anda akan busy for the 6 month. At least. So itu janji saya. Melainkan kalau anda tak faham, kalau tak faham pun kita ada buat satu grup rahsia. Facebook secret group. Yang ni Ming Hui belum masuk. Yang masuk cuma Fakri Ruzaini. Fakri je. Fakri Ruzaini kata saya yang dah masuk. Dalam tu baru ada seorang. Seorang lagi Fahrul Razi dah minta tapi tak masuk lagi. Dan kepada pembaca-pembaca buku, sekiranya anda baca buku saya, anda punya hadiah ada kat dalam buku tu, pergi cari. Kepada yang belum dapat, ada dekat deskripsi live ini link untuk pembelian. Harga sekarang RM21. Akan naik lagi, insyaAllah. So, beli sebelum harga tu dirasakan nanti akan komplain mahalnya. Okay, RM21 tu masih lagi level Starbucks lagi lah. Sebelum dia jadi lebih mahal lagi. Okay, alright. Boleh? Alright. Dan kepada pembaca buku, sebulan, insyaAllah pada bulan 7, hujung, saya akan buat kelas khusus untuk tentang macam mana nak menawan hati majikan dan hati pekerja. Istimewa, hanya untuk pembaca buku sahaja dan akan berlaku dekat dalam secret group itu. Okay, so make sure you all enter that secret group. Itu sahaja. Baik. Berminat nak buku tu, tengok dekat deskripsi live ni. Tengok dekat deskripsi live ni. Kita nak mula kelas ni. Mana aku punya kesa ni, ya Allah. Dia hilang-hilang. Kenapa dia hilang-hilang? Okay, sekejap Oh, patutlah. Okay. So, share screen, share window di situ. Dan kemudian kita klik share. Macam mana rupa kita macam tu. Okay, boleh. Acceptable. Alright. Okay. Dalam mode ni saya tak nampak anda. So, tak apalah. Saya tak nampak anda. Okay, baik. Okay. Saya akan start kelas saya dan kemudian saya akan baca anda punya respon dan juga questions kemudian daripada masa ke semasa lah. Baik. Kita start dulu dengan ini. PDCA. PDCA, kalau anda belajar dekat kursus SHO, anda patutnya pernah dengar perkataan PDCA. Kalau belajar rasanya kat diploma, dekat ijazah, dekat master, rasanya patutnya lagi detail lah kot tentang PDCA ni. Okay. Dan bila saya cerita pasal PDCA, saya suka cerita dia dalam bentuk table ni. So, P apa? P ialah
plan. D ialah do, dan kemudian sini ialah check, dan sini ialah act. Saya berkenalan dengan PDCA masa ambil EDOSH dulu. Executive Diploma in OSH. Okay. PDA ialah satu cycle. Tahu tak cycle? Cycle tu ialah satu kitaran. Macam kitaran nyamuk tu, daripada telur. Jadinya larva. Daripada larva, jadinya nyamuk. Daripada nyamuk, bertelur balik. Dia jadi cycle. Jadi plan, do, check, act ni adalah satu cycle. Bila kita sebut ianya cycle, maksudnya dia adalah berturutan. Satu, yang pertama, pergi yang kedua, yang kedua, pergi yang ketiga, pergi yang keempat. Okay. Now, kita sebagai safety, apa tugas kita? Apa tugas kita? Yang ini nak tengok dekat ruangan chat. Ada tak yang berani respon? Apakah tugas kita sebagai orang safety? Kita ada 95 orang ini. Kita ada 95 orang. Agak-agak dapat berapa? Ada berapa jawapan hari ini? Bang Nohizam, awak lagi. Okay. Awak yang first. Bolehlah advise employer. Okay, advise the employer. Advise apa? Yelah, advise. Advise apa? Advise untuk dapat untung lagi banyak. Kita advise apa? Apa yang kita advise? Apa yang kita advise? Kita orang safety ni, kita kerjanya apa? Option for solution for what? Guide majikan untuk apply PDCA. Abang Nazmi ni nak kena dengan aku ni. Yearly plan. Okay. Azriuddin ni jawapannya saya suka. Nanti saya bagi kupon nanti kontak saya. Ya. So kita nak advise majikan, Fatin Nabila. Okay, jawapan tu pun saya suka. Untuk create safe and healthy workplace. Jadi kita punya kepakaran yang kita belajar banyak-banyak ialah semuanya tentang about how to be safe kan. How to be safe. Betul? Kita belajar pasal apa? Pasal fire safety. Betul? Lagi apa yang kita belajar? Kita belajar pasal undang-undang. Okay? Dan lagi apa? Pasal chemical safety, betul? Chemical safety. Apa lagi yang kita belajar? Kita belajar pasal pasal occupational health. Okay? Belajar banyak lagi lah benda-benda ni kan. Ceritanya macam mana nak susun benda tu dan jadi satu advice yang flow. Faham tak? Dia masalahnya bila bos kita ni dapat advice tanpa a proper plan, dia akan jadi satu cabaran untuk dia untuk menerima satu dan kemudian melaksana. Sebab any business dia kena ada plan. So kalau tiba-tiba bos kita kena buat fire safety bulan ni. Bos tiba-tiba kita nak kena buat chemical safety bulan ni. So minda bos kita ni dia dah ada banyak perkara kat dalam ni tau. Dah ada apa? Dah ada HR. Pasal COVID-19 nak kena ada tempat tinggal yang elok yang mengikut guideline sekarang. Itu HR. Kemudian procurement, supply chain COVID-19 sekarang ni terganggu. So sekarang ni nak buat apa? Yang lain lagi apa? Finance overhead dah melebihi overhead operational cost dah melebihi daripada ni. Lepas tu apa lagi? Operation, maintenance, mesin rosak nak kena repair. Lepas tu warehouse, barang tak sampai atau barang sampai defect. So dalam kepala otak dia ni, dia always berfikir tentang about making decision.
Itulah cabaran sebagai seorang bos. So bila kita nak advise, kita tak boleh nak advise just apa namanya, kita tak boleh nak advise tiba-tiba gitu je tau. So kita nak kena ada flow. Sebab tu saya suka dengan plan, do, check, act ni. So dia membantu saya untuk menyusun minda bos-bos kita ni supaya dia ada flow, dan kemudian in the end mudah dia nak kata yes ataupun dia nak kata no. Dia sangat mudah. Okay? Bukannya asyik kena gantung tak bertali. Ada tak kat sini yang selalu kena gantung tak bertali? Gantung tak bertali tu macam mana? Yang kena apa? Okeylah, KIV dulu, KIV. Daripada Januari sampailah sekarang bulan 6 duk KIV aja. Kalau ada, insya-Allah plan, do, check, act ni akan membantu kita. Okey. Baik. Okey. Tak ada soalan. Working hard. Terima kasih. Environment, ergonomi. Ya, banyak-banyak. Create awareness and culture. Okey, baik. Okey. Sekarang kita dah ada flow, nak isi dengan apa? Itu dia punya isunya. Banyak orang tahu, saya tahu plan, do, check, act tu saya tahu sangat. Memanglah mula-mula kita plan, lepas tu kita laksanakan plan kita, lepas tu kita check lah sama ada yang kita plan, apa yang kita buat tu is according to plan ke tidak. Dan kemudian kalau tak, dan kita ni. Tapi ceritanya apa nak isi dalam setiap elemen-elemen tu? That's the biggest question tu lah. That's the biggest question. Dan ini yang kita nak share malam ni. Dan cara untuk yang ini ni, saya suka serasikan dengan ISO sebab saya ni orang sistem. Saya ialah pengamal sistem. Saya suka buat benda ada sistem. Bukannya main sembarang je. Okay, baik. Dekat bahagian plan, yang pertama sekali yang nak kena ada ialah polisi. Kenapa polisi? Polisi ni ialah about how the business do the business. So in term of safety, macam mana bisnes tu dasarnya untuk menjaga keselamatan keselamatan pekerjanya. Dan dalam buku How to Start Safety in Factory, saya bagi 2 standard untuk menulis polisi. Yang pertama ialah OSHA. OSHA ada tau cara menulis polisi. Cuba teka ditulis kat mana? Ada sesiapa yang tahu tak? Di kalangan 101 orang malam ni, ada tak sesiapa tahu kat mana ada tulis cara menulis polisi mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994? Seksyen 16 hanya menyatakan company yang ada lebih daripada 5 pekerja wajib ada polisi. Itu sahaja. Dia tak menyatakan macam mana nak tulis. Kat mana? Kat mana ada tulis? Bukan seksyen 15 duties of employer lah. Ayo. Kat mana dia tulis? Buku ni dulu kena beli, sekarang percuma. Buku yang mengandungi tentang polisi ni. Dan banyak orang yang tanya soalan pasal OSHA sebenarnya boleh dapat jawapan daripada buku ni. Terima kasih. I love you lah Abang Azriuddin. Guideline. Nama dia ialah Guideline OSHA 1994. Terima kasih Ming Hui. Tengok orang dah baca buku. Guidelines OSHA 1994. Dia bukannya guideline noise, bukannya guideline ergonomi, bukan. Dia memang guidelines OSHA 1994. Memang ada kat dalam tu ada tulis macam mana nak tulis. Okay? Macam mana nak tulis OSH polisi. Okay. Itu satu.
OSHA, dan kemudian yang kedua ialah ISO 45001. So ini adalah dua standardnya yang kita boleh gunakan untuk membantu kita punya top management, tak kiralah dia ni ialah chairman, line manager, general manager, asalkan dia ialah top management ataupun CEO, untuk bina dasar dia untuk jaga keselamatan pekerja-pekerja kat tempatnya. Itu yang pentingnya. Okay? Baik. Polisi. Yang lain kat sini, yang seterusnya ialah R&R. Rules and Responsibility. Ini yang saya kata kat dalam buku tu, kenapa saya sukakan sistem, sebab dia jadikan safety ni is everybody business. So ownership safety itu secara systematically di-share kepada semua orang. Management, top management, workers, visitors, sampailah contractors, masing-masing ada dia punya roles and responsibility. Memang dah dinyatakan, memang dah dinyatakan. So dengan itu tak ada isu nak tuding-menuding ni, walaupun bolehlah diorang still boleh nak cuba nak cuba quiz, nak cuba tolak-tolak, itu biasa, Tapi ceritanya secara officially roles and responsibility ni memang dah diagih-agihkan. Sebab apa? Sebab ia logik. Dia senang, bagi saya lah senang. Kalau semua orang letakkan tanggungjawab safety itu ke atas diri saya sendiri, saya akan tanya semua orang, so you all will follow all my decision? Everything about safety? You sure? Kalau orang ni kalau mereka ni menolak lah, okay, oh ini this is not mine, this is safety lah, okay, I will accept with only one condition. Whatever my decision, do not question. Biasanya bila dibagi syarat macam tu fikirnya panjang sikit lah nak bagi azahan apa-apa kuasa ni. Saya dulu sebenarnya gila kuasa. Ada benda orang tolak aje, saya tengok, benda ni boleh jadi sumber ni. Boleh jadi sumber saya ni. Maka so dia macam tu lah. Lagi banyak kerja dia bagi kat saya, lagi besar kuasa saya. Dia simple macam tu. Tinggal lepas tu macam mana kita nak mainkan dia. Okay. Boleh Baik. Okay. Baik. Dan kemudian dekat bahagian polisi, R&R, dan kemudian kat sini ni juga ada satu benda yang semua orang sepatutnya pandai buat, especially yang bergelar competent SHO, iaitu buat gap analysis. Buat gap analysis. Gap analysis yang utama, masa kelas Abang Nur Hizam Selamat hari tu, dia bagi dari sudut culture, dari sudut legal, dengan dari sudut management. Dia bagi konteks itu. Yang saya punya dalam buku saya utamakan satu sahaja. Gap analysis untuk legal. Untuk legal. Dekat sini pun, anda sebagai orang safety, kat sini ni, anda dah start lining up anda punya scope tau. Adakah anda akan jaga OSH, ataupun nanti environment pun masuk dengan anda jadi OSHI, ataupun nanti masuk dengan security jadi HSSE. Masa ni. So pada ketika ini nak kena berhati-hati. Jangan tamak sangat. Benda yang boleh tolak dengan orang lain boleh buat dengan lebih baik, bagi kat orang lain. Contohnya macam UBBL. Itu tu eloknya bagi dekat maintenance. Suruhanjaya tenaga pun eloknya bagi dekat maintenance. Melainkan benda-benda tu memang direct
ada perkataan safety kat situ, nak masuk ke tempat kita, tak apalah. Yang lain-lain tu bagi dekat tuan lain yang lebih kompeten. Kita ni belajarnya 3 akta je kan. Yang pertama, Petroleum Act, OSHA dengan Akta Kilang Jentera. 3 tu je. So, kita utamakan yang 3 ni dulu dan kemudian baru buat benda-benda lain. Right. So, gap analysis legal. Daripada gap analysis legal ni, inilah sumber anda punya busy selama 6 bulan. Tak percaya boleh tanya dengan Abang Nur Hizam Selamat. Gap analysis ni sekiranya dilakukan dengan betul, busy anda sebenarnya lah, busy-nya bukannya 6 bulan, 3 tahun. Sepatutnya lah gap analysis ni bila dilakukan dengan betul. So macam mana nak buat gap analysis? Buat gap analysis, ambil satu-satu. Kalau akta tu, ambil satu-satu tiap section. Lepas tu evaluate. Applicable? Kalau applicable, yes. Soalan yang seterusnya comply. Section 15 pun berapa banyak tu. Nak menjawab soalan comply ke tidak? Jawapannya senang. Yes dengan no. Ceritanya lepas tu anda nak kena ada evidence. Dan inilah datangnya anda punya advice, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kat sinilah advice-nya. Macam mana nak apply macam mana nak comply dengan legal. Inilah dia. Gap analysis. Inilah bendanya. Yang nanti datangnya pergi menggagau cari dekat dalam dalam grup WhatsApp, grup Telegram, segala jenis grup lah. Chemical, jenis apa yang nak kena register? Masa ni lah. Sekiranya anda tak pernah buat benda lah ini, maka bertaubatlah. Anda buat safety ni pakai apa sebenarnya? Okay? Alright. Dan kemudian lagi satu yang penting. Ada banyak, saya boleh bagi yang penting-penting je. Sekarang je dah 9.30, baru dekat plan. Lagi satu ialah risk assessment. Risk assessment pun sama je. Banyak yang saya jumpa yang yang bermasalah nak start ni, saya tanya, risk assessment ada? Tak ada, cik. Kenapa tak buat? Tak sempat, cik. Dah tu kalau tak sempat, kalau kau tak buat risk assessment, kau buat apa sebenarnya? Saya pun tak tahu, cik. Itulah. Sebab daripada risk assessment, baru datangnya langkah-langkah kawalan tu dan juga opportunity yang nak kena settle. Faham tak? Okay. Okay. Dah. Tak boleh nak panjang lagi sebab sekarang dah 9.30. Nak masuk do pula. Okay. Do ni sebenarnya inilah langkah-langkah untuk comply daripada gap analysis, daripada risk assessment, atau kita panggil sebagai action plan. Okay. Dan action plan, kalau dalam ISO biasanya dipanggil operational control. Okay. Kat sini yang kita ada, kita punya hierarchy of control tu. Itu semuanya di sini. Hierarchy of controls tu semuanya di sini. Okay. Ini bukan cerita pasal SOP je. SOP is part of it. Dan kemudian implementationnya juga. So dekat sini ni anda nak kena banyak develop anda punya standard anda punya requirement. Bukan anda punya, organisasi anda punya requirement. Kalau macam nak beli PPE, macam mana cara belinya? Nak pilih vendor, macam mana nak pilihnya? Okay? Yang lain, program-program macam working at height. Macam kalau nak kerja kat working at height, macam mana caranya? Forklift,
siapa yang boleh bawa forklift? Forklift tu program maintenance ni macam mana? Pemeriksaannya macam mana? Kalau berlaku begini macam mana? Ini semua sekali ni nak kena ada. Yang ini ni pengalaman saya lah. Buat dia punya prosedur je, saya sendiri makan setahun. Saya tak tahulah kalau macam Abang Nur Hizam Selamat mungkin lebih laju lah kot. Yang saya punya experience lah, company kosong dan baru nak start buat manual. Buat manual sahaja setahun saya buat sorang-sorang. Okay. Bila saya masuk kat kilang, yang itu dia lebih senang sebab copy and paste. Dia lebih mudah. Ambil daripada pelan lain, tengok-tengok, baca-baca, copy, lepas tu paste. Letak kat tempat kita. Dia jadi lebih mudah. Itu satu bahagian. Dah lepas tu nak jalankan pula. Katalah kita copy kita start develop standard untuk forklift. Dan kemudian kat situ ada training nak kena buat. Lepas tu kita tulis siapa yang nak bawa kena ada batch nak kena buat. Dan kemudian kena ada pemeriksaan punya checklist nak kena buat. Lepas tu nak kena follow up. Itulah segala-galanya. So bahagian do ni pun besar. Ini pun besar. Banyak benda nak buat. Okay. Sambil-sambil tu saya nak tengok komen. Ada tak soalan? Ya, buat manual setahun. Bergaduhnya banyak. Bak polisi je bergaduh. Kat situ je dah makan 3 minggu. Okay. Cycle busy tu akan follow surveillance dan recertification audit. Okay. Tuan Anas, terima kasih kongsikan. Ya, betul. Nama lain kepada gap analysis ialah legal register. Okay. Kita mendaftarkan legal yang berkaitan dengan OSH. Kita buat ni. Buat polisi pun akan bergaduh ya ke? Yes. Masa saya buat tu, saya buat untuk 7 division. So, ada division yang standardnya very, very high. Ada division yang standardnya very, very low. Standard yang very, very low ni biasanya I follow you lah. No problem. Kita orang pun entah follow, entah tidak. Yang standardnya very, very high ni sebab kliennya pun sebab standard tu datang dari klien minta macam-macam. So, this should be written like this. We cannot use this word, must use this word. Panjang ceritanya. Sebab itu dalam buku saya, bahagian paling besar ialah fasa 1, mengambil hati. Sebab itulah saya tekankan bahagian tu. Kalau yang itu tak jalan Wing Hui, payah. Kalau macam tu senanglah. Kalau macam tu senang. Sebab kalau macam culture kat tempat saya masa tu, it must be discussed and debated at division level dulu, barulah akan pergi ke chairman. Dia macam tu. So kalau dah macam tu, jangan patah balik untuk debate kat bahagian business unit balik. Jangan. Just continue what you're doing now. Okay. Alright. Baik. Lain. Abang AG Iskandar ni mengusik siapa ni? Okay. Baik. Gaduh laki bini sebab terlampau busy kerja. Kena kerja dengan klien saja. Yang itu tu kalau perlukan pengurusan emosi, bolehlah kontak saya. My goodness. Okay, baik. So, buku e-book tu fokus pada plan dan do sahaja. Ini fokusnya dekat situ. Okay. Fokusnya di bahagian plan dengan do. Sebab bahagian check ni, saya ada bagi satu tentang incident investigation.
Macam mana nak develop incident investigation. Yang ini ada dibagi kat dalam. So saya ada bagi rangka besar SOP-nya. So tinggal copy, paste dan kemudian adjust ikut mana yang mana yang patut. Yang tak ada kat dalam tu ialah incident investigation methodology. So anda nak kena masukkan metodologi yang anda dah belajar tu. Anda pakai RCA ke, anda pakai 5Y ke, 5Y one husband ke, lagi apa? Tab root cause analysis ke, lain apa? Bukan domino teori. Apa namanya? Tripod beta ke, anda nak kena masukkan dekat dalam anda punya incident investigation punya SOP tu nanti. Sebab yang ini ni bahagian check ni, kenapa incident investigation? Sebab bila berlaku kemalangan itu maksudnya yang atas ni fail. T dan D ada problem, got problem. Okay. Dan saya sangat cadangkan cepat-cepat hantar anda punya wakil majikan dalam OSH komiti anda. Benda ni dalam topik pembina OSH komiti sebenarnya. Untuk mereka belajar tentang incident investigation. Sebab dia sama macam kualiti sebenarnya. Kualiti mereka dah belajar macam mana nak find out kat mana defect tu, kat mana non-NCR dia, non-conformance tu berlaku. So dia tinggal nak transition pergi ke safety sahaja. So dengan itu mereka boleh scan through mereka punya operation dan kemudian detect and fix the problem by themselves. Hopefully lah. So incident investigation pun ada dibagi. Yang saya tak bagi kat sini bahagian check biasanya internal audit. Internal audit ataupun audit. Sorry, bukan internal. Audit. So audit ada dua, internal dan juga external. Kalau tak ada audit, kalau kita tak ada certification, macam mana coach? Okay. Well, bila anda tak ada certification, anda still boleh dapatkan badan auditor bebas. Macam Noh Hizam lah. Boleh contact dia, boleh tak tolong audit tempat saya? Adakah sistem kita orang ni okey ataupun macam mana? Ikut standard yang anda kena pilih lah. Anda nak kena pilih standard. Kalau ISO lah. Kalau OSAS lah. Kalau MS1722, MS1722 lah. Kalau anda nak buat audit, kalau audit legal, yang ini pemeriksaan tempat kerja tu actually audit yang JKKP buat. Pemeriksaan tempat kerja. Kan 15 bulan sekali dia akan datang kan, lepas tu minta noise risk assessment, lagi safety committee punya meeting. Lepas tu nanti dia akan bagi grade kan. Saya tak pernah dapat A tu. Frankly speaking, saya tahu pun tak tahu apa aku tak dapat A, asyik dapat B je. Siapa yang pernah dapat A tu tadi. So yang ini ni free, tapi dia fokus kepada kepada legal sahajalah. Lagi satu program So help pun ada kan auditnya kan. Yang itu pun lagi satu standard yang anda patut subscribe dan juga implement. Okay. Alright. Dan kemudian act. Bahagian act. Yang ini ni biasanya bahagian pengurusan tentang bahagian penerusan corrective action, preventive action, KAPA ataupun SIPA. Ini bahagian-bahagian tu lah.
Uh, ini banyaknya bahagian tu lah. Yang lain, cek ni yang lain pun, oh ni lagi satu. Management review. Management review. Yang mana OSH committee punya meeting tu, OSH committee punya meeting tu, pun boleh dijadikan sebagai management review. Sebab apa? Sebab kita review kita punya performance kan dalam meeting kita kan. Kita cerita pasal accident berapa banyak, lost time injury berapa banyak, lain apa, benda-benda itulah. So, gitulah dia. So, yeah, in a nutshell, macam itulah caranya untuk develop safety, start safety gunakan PDCA. Banyak tak kerja? Yes, safety and health committee meeting is management review. Terima kasih. Okay. Yang DOSH audit tu terpakai dekat industri mana? Industri yang tertulis dekat apa namanya? Dekat jadual apa lah. Hari tu Haji Zul ada sebut, saya tak ingat. Ini kata tempat kerja yang berdaftar dengan JKKP lah. Yang for sure kilang memang ada. So audit tu memang ada. Fatin, selamat malam. Salam. Yes, so help dekat kilang je, itu betul. Pemeriksaan kilang setiap 15 bulan kena apply sendiri ke? Dia automatik. Kita daftar tu, terus dia akan buat pemeriksaan kilang dan jentera setiap 15 bulan. Lepas kita daftar tempat kilang kita tu, dia terus akan buat. Okay. Sempat lagi ke nak bertaubat? Yang lompat step. Sempat. Taubat ni kan benda yang dah terlajak. Kalau tak terlajak lagi tu bukan taubat. Itu namanya plan. Itulah namanya taubat. Kembali ke pangkal jalan. Itulah namanya taubat. Ya. Jangan keliru. Dia dah buat, lepas tu dia menyesal dan kemudian nak kembali semula ke jalan yang benar. Itulah namanya taubat. Okay? Alright. Terima kasih Tuan Muhammad Fadil Hamzah Sinding. Namanya macam nama silat saya lah. Dalam jadual pertama, dia akan datang. Okay? X improvement. Lin ni, kejap kilang aja, kejap kat semua industri yang setahu saya lah. Utamanya dekat kilang. So help. Itu untuk kilang lah. Mana yang tak kilang tu nak kena cari program lain. Okay. Baik. Nak jemput Nohizam lah. Macam ni nak jemput dia? Tak boleh nak jemput. Invite. Boleh. Akan ku hantar invitation kepadamu. Orang lain ada lagi soalan? Ke dah pening dah? Apa salah banyak sangat ni? Orang lain ada tak soalan? Minta maaf lah. Kita sempatnya sejam je ke. Lama-lama nanti mengantuk. Dah malam ni kan. Okay, so message send. Okay, nanti kita ni. Baik.
Oh, so saya help cover semua ya. Noise, ergonomic dan chemical. Okay. Okay. Tuan Fadil, kalau kita masuk ke satu tempat, kita show dia. Ini soalan best ni. Kalau masuk satu tempat kerja, sistem dah ada, tapi bila kita dah tak terbiasa dengan sistem, how we should do? Nasihat saya nombor satu ialah belajar. Belajar. Belajar tentang sistem. Anda tak nak, anda nak kena juga belajar tentang sistem dan sistem tersebut. Kalau macam company saya dulu, sesiapa yang on board, mereka akan dibagi training tentang macam mana nak gunakan sistem tersebut. Itu wajib. Semua. Level pekerja pun. Kita akan bagi training tersebut. Namun kalau tak ada, dan mintalah the system owner hantar email kat dia, can you teach me how to use the system? Itu cara paling mudah dan cara paling murah untuk untuk adapt dan belajar sistem yang dah sedia ada tu. So saya sangat recommend. Biasanya quality punya department lah yang akan jadi sistem owner. Ataupun kalau safety dah ada sistem sendiri, orang-orang lama tu lah yang nak kena ngajar kita. Alright. Okay. Baik. Boleh juga. Oh, dah beli dah e-book. Okay, terima kasih. Baik. Masih ingat training SIPP. SIPP tu apa ya? Bang Ihwan ni tiba-tiba muncul. Lepas tu keluar SIPP. Okay. Okay. Ada soalan. External audit, kenapa tak masukkan criminal hazard dalam high risk security patterning? Pening PQ. Okay. Oh, yang itu nak kena PQ sendiri tu jawapan dia. Okay. So, ini biasanya soalan-soalan yang dibagi kepada organisasi yang dah mature. Saya sebagai auditor pun, kalau company tu baru nak start, saya tak bagi soalan tu. Tapi kalau dia dah start rasa macam perfect je, startlah kita cari lubang mana yang boleh kita jolok. Antara soalan yang pernah saya jumpa lah kan, yang ini kawan-kawan share lah. Untuk company yang duduk dekat dengan kawasan airport, auditor tanya soalan ni. Anda punya ERP masuk tak sekali situasi senario kapal terbang terhempas? Kalau ya, tunjukkan. Kalau tak ada, kenapa tidak? Nanti dapatlah OFI. Itu biasa. Dan memang itulah yang kita expect daripada auditor untuk to make our system better. Itu je. Right? Baik. Engkau? Faiz sudah tunjuk dah dia punya link. Dia dah tunjuk dah link tu. Betul dia pergi mencari. Dia ni memang laju. Dapat je, tahu je, dia terus pergi cari. Okay, baik. Terima kasih Tuan Rizwan. Soalan daripada Aidil Idham Hazli. Ini pun first time saya jumpa. Okay. Kalau kita masuk syarikat baru yang tiada sistem, dari mana kita nak mula sistem? Ini soalan ni jawapannya ialah tengok balik video ini daripada awal tadi. PDCA. Saya dah start. Saya bagi hint. Yang pertama sekali start dengan polisi. Dan polisi tu nak kena faham, dia bukannya sekeping kertas. Polisi adalah dasar. Dia adalah spirit. Kalau anda pernah tengok cerita perang kan, dalam perang diorang akan ada satu polisi ni. Leave no man behind. Itu ialah polisi tau. Polisi untuk platoon, untuk apa? Untuk brigade tu. Bila kita pergi 10 orang mesti balik.
Walaupun dah meninggal, mesti balik juga. Sama dengan dasar polisi. Nak kena menjiwai. Kalau kita buat polisi tu just sekadar kita tulis supaya dia comply, dan jadinya tak ni lah. Okay. Boleh Ideal start dengan planning. P tadi. Okay. And beli buku coach. Ya, betul-betul. Terima kasih Minghui. Ya. Buku saya akan menunjukkan daripada awal macam mana nak start safety. Bukan sekadar sistem je, bermula dengan dengan penaklukan kita supaya safety start bertapak dan berkembang. Ya, di situ. Bang Nohizam tak dapat aku punya invite. Okay, alright, baik. Dan kemudian first step beli buku dululah. Boleh. Oh, tadi ada orang kata dapat lagi diskaun bukan RM21, RM19. Alhamdulillah, Google yang bagi diskaun bukannya saya. Siapa nak diskaun RM2, 10% juga tu daripada 21 RM2. Ayolah, tak apa, saya tak kisah. Janji you all boleh establish OSH dekat tempat kerja anda. Itu je yang penting. Okay. Tengok semula modul 1 kelas SHO macam mana nak boleh sistem. Ni cikgu dah sound dah ni. Kalau ni lah, kalau ada lagi lah modul tu. Kalau modul tu dah gone, tak dapat nak tolong. Okay. Alright. Yang tu lebih kepada external factor. Yelah, bolehlah dikatakan begitu. Okay. So apa namanya? Itulah nak kena fikirkan jugalah macam mana nak jawab juga tu. Why? So benda tu tak pernah terfikir kan. Dan kemudian nak kena establish lah. Dia gini, dia senang je. Kalau tak masuk hierarch, dia kena masuk kat sesuatu tempat lain. Contohnya macam security. Tai Chi dia pergi kat security, pergi tanya security, kau ada tak buat mendalah ni? Kalau ada, itu jawapannya. Okay, dia tak masuk research, kita tak masuk hierarch, tapi dia masuk kat security punya sistem. Macam tu je. Dan kita belum lagi kita tak sekalikan, kita manage separately. Kalau beranilah bagi jawapan tu. Okay. Baik. Ada lagi soalan. Tuan Fadil Hamzah. Kalau company dah ada 18,000, tapi since ada ISO 45000 start, company dah tak minat. How should we do to maintain the system atau pucuk majikan apply ISO 45000? Okay. Yang ini ni kalau Abang Nohizam dapat mikrofon ni panjang ni cerita ni. Okay, dia macam ni 18,000 akan pupus pada bulan September. Dia akan pupus, dia dah tak wujud lagi. Kalau ada sijil tu memang dah tak laku. Atau dekat klien pun tanya, ini apa? 18,000 mana ada lagi, dah tak ada, sudah ganti. Dan 18,001 bukannya ISO, dia adalah OHSAS. OHSAS ni dia dia macam draft lah. Yang betul-betulnya namanya ISO. Yang betul-betul standardnya ialah ISO 45001. So, cakap dengan bos, kalau nak company ni nampak up to date, nampak bagus, nampak maju ke hadapan, kita pakai ISO 45001. Contoh macam kita pakai BMW. Memanglah BMW, tapi BMW yang zaman dulu tu berbanding dengan BMW zaman sekarang ni,
kan nampak, orang nampak standard dengan kedekutnya. Kan nampak, dia macam tu lah. Dia macam tu. Sebab bila nak kena ada standard, kita kenalah ada standard, bos. Kalau ada standard tapi tak ada standard ni macam mana ni? Susah. Dia macam tu. Boleh. So itulah respon saya. 18,000 dah tak wujud lagi dah. Lepas bulan 9 ni tinggal 45,001. Dan kalau you all nak berbangga-bangga dengan JKKP, dengan klien, kita orang implement SAS 18,001. Dia jadi macam mana nak cakap kita bangga tak tentu pasal lah, bangga tak bertempat lah jadinya. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Okay. Wahidah. Alright. Ada malam ni seperti yang dia ni. Kena migrate. Migration, don't find me. Itu bukan kerja saya. Itu kerja Bang Nur Hizam. Itu kerja Bang Nur Hizam. Itu bukan kerja saya. Kerja saya buat kelas video macam ni. Saya suka buat kelas, saya suka buat poster. Okay. Yang lain-lain ni. Okay. Migration bagi kat dia. Jangan bagi kat saya. Saya memang tak reti. SAS barang rare. Yes. Itulah yang kita nak panggil. Barang rare. You certified SAS. Itu rare. Dah tak jumpa dah sekarang. Antik. Jahat ini Stena. Aduh. Okay. Kalau nak buat training awareness, itu bagi kat saya. Kalau nak buat migration, bagi kat Nur Hizam. Okay. Baik. Alright. Ada tak yang lain? Ada tak yang lain? Okay. Lin pun boleh follow belakang. Beramai-ramai kita membantu kawan-kawan kita untuk establish sistem, memulakan safety kat tempat kerja. Okay, baik. Saya ada mention kat dalam buku tu, sistem tak semestinya certified. Tak semestinya perlu certification. Tak perlu. As long as it works. But ceritanya, kalau nak buat macam tu biasanya level-level otai yang mampu buat benda tu. So anda nak kena belajar daripada sesuatu lah. Dan itulah niatnya buat buku tu, untuk anda start belajar. Dan jangan harapkan buku tu sahaja ya. Buku tu harganya, itu ada yang beli RM15, yang ni RM19. Jangan bila dah beli buku tu terus mengaku I'm the master tu. You still need to find the skill set. You still need to find the knowledge, so that anda campak dekat mana-mana pun, campak dekat laut jadi pulau, campak dekat darat jadi gunung. Itu sepatutnya objektif career anda. Okay, baik. So saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih, dan sekali lagi, sekiranya anda berminat nak dapatkan buku tu pada harga RM19, orang tu kata boleh beli dekat link di description ini, dan selamat membaca, semoga bermanfaat. Dan again, kepada yang dah beli, cari hadiah anda dan kemudian follow the instruction supaya saya boleh masukkan anda ke dalam secret group kita, dan kita akan buat event setiap bulan khas untuk kita je, supaya anda ada progress. Bukannya beli buku lepas tu asyik tak sempat nak baca je. Jangan macam tu. Right. So, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang participate. Anda semua saya sangat-sangat saya hargai. Terima kasih sekali lagi. Okay. So, signing off. Raise your standard. Azahad Safety Mate.
Assalamualaikum.